Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini, malam yang ke-7 pada Syawal. Mudah-mudahan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dalam Ramadan yang berlalu seminggu yang lepas, mudah-mudahan seluruh amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, malam ni masih orang ada mood untuk beraya. Cuma banyak daripada orang dah lazimi kuliah maghrib, duduk di surau dan sebagainya, mereka merasakan terlalu lama berpisah dengan masjid surau, tak ada pengajian. Jadi pada malam ni kita buat kuliah yang pertama setelah berpisahnya kita dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ya tuan-tuan, seminggu kita bercuti, kita tak duduk dalam kuliah maghrib dan sebagainya. Mudah-mudahan ruang yang Allah berikan tersebut dapat kita manfaatkan sebaik mungkin dan masuk minggu yang malam yang ke-8, hari 7 Syawal, malam yang ke-8, minggu yang kedua daripada bulan Syawal, kita mulakan balik kehidupan kita sebagai seorang umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Syekh Dr. Yusuf Qaradawi satu hari ketika menyampaikan khutbah Jumaat, disebut dalam petikan khutbahnya tuan-tuan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kata Syekh, siapa-siapa yang menjadi hamba kepada Ramadan, sesungguhnya Ramadan dah balik. Siapa yang beribadat hanya dalam bulan Ramadan, dia jadi hamba kepada Ramadan, dia beribadat masuk Ramadan baru pulun, tak ada masalah, silakan. Cuma jangan jadi hamba kepada Ramadan. Sebab kalau kamu jadi hamba kepada Ramadan, ibadat hanya dalam Ramadan, Ramadan balik habis. Tapi kata Syekh, wa man kana ya'budullah, akan tetapi sesiapa yang menyembah Allah, beribadat hanya kepada Allah, dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak kira bulan apa pun, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dia jadi hamba kepada Allah, maka dia akan lakukan ibadat kepada Allah selama mana dia hidup. Kerana fa innallaha hayyun la yamut, Allah hidup takkan mati buat selamanya. Selagi mana dia hidup, dia akan beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa hidup, takkan mati. Jadi orang hak beribadat hanya dalam Ramadan tuan-tuan, orang ni lepas Ramadan tak main. Salah satu sebab dia tak main, dia kata syaitan keluar. Syaitan keluar hang pun hidup. Bukan kira syaitan keluar tak keluar tuan-tuan, tak apalah, satu pasal. Cuma pastikan kita dapat teruskan dengan ibadah yang kita lakukan, bukan dekat Ramadan, luar Ramadan pun kita buat. Jadi mudah-mudahan kuliah kita mula pada malam ni satu titik permulaan untuk kita teruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Jadi orang ni tuan-tuan, dia tak boleh jauh renggang sangat lama dengan masjid surau. Itu tanda orang beriman. Karena banyak tempat dia habaq kat tu imam, kahang buat kuliah tak sabar nak pergi mengaji, lama nak cuti. Padahal baru raya ke-4. Tu imam raya puasa 6 tak lepas hari ni alhamdulillah, ada dah orang dah lepas dah puasa 6 habis. Hari yang ke-7 start raya yang kedua sampai 7 Syawal dia pulun puasa 6. Alhamdulillah. Mungkin ada antara kita pada malam ni mungkin ada yang dah selesai. Cuma saya alhamdulillah tahun ni puasa 6 masih ada baki lagi 6 hari. Bil kita sama-sama kita masih berbaki 6 hari. Mudah-mudahan 6 hari tuan-tuan, 6 hari bermakna masih ada 22 hari lebih kurang Syawal.
carilah ruang untuk kita beribadat dengan berpuasa sunat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, cara ringkas pada malam ni saya nak sebut ada 5 golongan disebut dalam satu kitab ni tuan-tuan. Ada 5 jenis golongan orang yang tidak mendapat keampunan dalam Ramadan Al-Mubarak. Bila berpisah dengan Ramadan, bukan takat berpisah, ketika duduk dalam Ramadan pun Allah tak berikan pengampunan. Sedangkan kita tengok dalam hadis yang masyhur, kita dengar Nabi mengatakan sesiapa yang sempat hidup dalam Ramadan tetapi bila keluar daripada Ramadan dosanya tidak diampunkan oleh Allah, Jibril alaihissalam mendoakan celaka kepada orang tersebut dan baginda Nabi SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Kita tuan-tuan keluar Ramadan 7 hari ya. Maka bimbang kita tuan-tuan andai kita keluar dalam keadaan dosa kita tidak diampunkan oleh Allah. Dan antara orang yang Allah takkan berikan pengampunan ada 5 golongan yang disebutkan. Baik. Cara ringkas tuan-tuan saya sebut ni bukan bermakna saya terlepas pada 5 ni tak. Bukan bermakna kita sebut, kita bagi tahu ke orang kita ni sempurna tak. Makna kita bagi tahu ke orang tuan-tuan mudah-mudahan saling bantu-membantu antara satu sama lain, sama-sama peringat. Kadang-kadang kita tak terlepas dosa. Memang ada orang kata hang pun lebih kurang kata ke orang. Hang pun sekian-sekian, hang pun sekian-sekian, hang pun payah pergi masjid dah lepas Ramadan. Kita duk main surau, tapi jarang tiba-tiba kita ajak orang main surau, dia hang pun pergi tak duit. Bukan nak tunggu kita sempurna baru nak ajak orang. Kadang-kadang tuan-tuan orang yang kurang sempurna tapi nasihat hak dia berikan boleh guna pakai, ambil lah. Jangan tunggu sampai orang tu sempurna baru kita nak dengar nasihatnya. Kadang-kadang budak kecil dia bagi tahu kat kita tuan-tuan, dia sebut 1-2 benda yang menyebabkan kita berasa. Kita kata hang budak pandai nak kata kat aku. Tak, bukan tengok tamu budak, tengok hak dia kata tu betul ya. Kadang-kadang kena kat kita tuan-tuan, ambil lah pakai. Kadang-kadang berguna. Kita tak perasan dia boleh nampak. Bukan boleh orang gila bagi tahu kat kita 1-2 benda. Kita kata hang gila nak ajak aku. Bukan kes dia gila, tengok hak dia sebut apa. Ada seorang ni tuan-tuan, dia naik kereta sampai di depan hospital orang gila, kereta dia tayar pancat. Dekat nak maghrib lah, dia pun kalut-kalut tukar tayar apa lebih kurang, berkeluar tayar spare nak pasang. Saya tuan-tuan kalau tayar saya bocor, saya tak kerti tukar. Tunggu, saya beli tayar lain, remuk, kemas bilang. Bukan tak kerti tuan-tuan, tak besar. Contoh dulu lah, kelam kabut pula kita payah. Tiba-tiba tuan-tuan tayar dia bocor, nak tukar tayar spare, buka tayar nak pasang pula tuan-tuan, dan tengah-tengah kelam kabut tersepak tayar hak dibuka tadi dengan skru hak duduk atas penutup tayar dan sebagainya, tersepak jatuh dalam parit. Duk kelam kabut, bila sepak jatuh dalam parit, skru tak ada. Duk garu balang nak buat guna. Kalau nak cari balik memang tak jumpa dalam parit, skru tu nak buat guna. Ada seorang orang gila duk perhati Pak Long dari dalam. Dia duk bilang, dia dengar Pak Long buat apa? Orang gila. Dia kata ni tayar aku bocor. Tu buat guna. Pak Long kata hang duduk kalut lah, hang gila. Hang duduk ajak aku. Dia kata bukan saya nak ajak tak, tapi kalau nak guna pendapat saya boleh hang gila nak guna pendapat apa? Dia kata Pak Long dah ni tayar bocor, nak tukar tayar. Tapi masalah dia kata skru aku jatuh dalam parit. Orang gila kata memang Pak Long, kalau Pak Long cari memang tak jumpa. Tu nak buat apa? Orang gila ni kata ada lagi 3 tayar. Setiap tayar ada 4 skru. Pak Long pergi ambil setiap satu tayar 1 skru. Bermakna di tangan Pak Long lagi akan ada 3 skru, dan di tayar yang lain berbaki lagi 3. Maka sekurang-kurangnya Pak Long boleh ikat buat sementara waktu tayar hak keempat. Jadi keempat-empat tayar ada 3 skru Jadi boleh gagah jalan daripada tak diikat langsung. Esok siang Pak Long pergi kedai, skru lain. Dia kata boleh tahan tak nak otak? Tak padan dengan gila, aku heran macam mana hang boleh duduk mana. Hang cerdik ni. Dia kata Pak Long, saya duduk di sini bukan kes bodoh, kes gila. Kalau kes bodoh saya tak duduk dalam ni lah.
Dia kata saya duduk di hospital ni kes gila bukan bodoh. Nak buat apa tuan-tuan? Kadang-kadang dia pun walaupun dia kurang sempurna, dia boleh bagi bantuan kepada orang. Jangan tunggu sampai seseorang itu sempurna baru kita nak dengar nasihat dia. Baik. Jadi kita tengok ni tuan-tuan, mudah-mudahan sama-sama kita dapat ambil manfaat sebaik mungkin supaya kita terkeluar daripada golongan yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Golongan yang pertama tuan-tuan, mereka yang takkan dapat pengampunan dalam Ramadan Al-Mubarak, apatah lagi berpisah dengan Ramadan. Yang pertama disebutkan adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang syirik. Tak dapat. Orang yang syirik kepada Allah, kamu sekutukan Allah, kamu yakin ada benda lain yang boleh bagi manfaat, mudarat, rezeki dan sebagainya selain daripada Allah, maka orang ini takkan dapat pengampunan. Syirik ni tuan-tuan, makna lebih mudah untuk kita faham, dia kongsikan sifat Allah dengan makhluk lain. Allah yang bagi rezeki, Allah bagi manfaat, Allah bagi mudarat, tiba-tiba dia yakin ada benda lain hak bagi rezeki, manfaat, mudarat. Ada. Dia yakin, sebab tu tuan-tuan, syirik paling kecil pun kita kata syirik kecil. Apa dia ni? Dia yakin dia minum air hilang dahaga. Dia yakin dia makan nasi boleh kenyang. Sebab kalau dia yakin nasi yang mengenyangkan, ada sedikit kesalahan. Sebab bukan nasi pergi kenyang, Allah. Kalau nasi pergi kenyang tuan-tuan, mudah. Sebab tu kita kata nasi tak mengenyangkan, hak bagi kenyang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nasi yang bagi kenyang, kenapakah ada di kalangan manusia ada hak makan sepinggan kenyang, ada hak belah perut tak kenyang. Bukan nasi pergi kenyang. Kalau nasi pergi kenyang, semua orang bakat makan sepinggan, kenyang belakang. Tapi tak, ada orang makan sepinggan kenyang dah, ada orang makan 2 pinggan baru kenyang. Sebab apa? Sebab bukan nasi yang mengenyangkan, Allah yang kenyang. Panadol, bila pening kepala makan Panadol. Betul lah, ikhtiar, silakan. Cuma adakah kita yakin Panadol tersebut yang menghilangkan pening? Tak. Kita makan, kita yakin Allah bagi hilang. Cuma kalau kita yakin Panadol bagi hilang pening, salah. Sebab ada orang makan Panadol sampai sepapan. Kesemuanya manfaat, mudarat, kesihatan, sakit dan sebagainya Allah bagi. Itu je. Maka orang tu syirik kecil. Hak kita sebut ni tuan-tuan, mungkin golongan yang takkan dapat keampunan, orang yang syirik besar, yang yakin teruk sangat, sampai dia meletakkan manfaat mudarat ada di tangan makhluk. Masalah. Jangan sampai jadi macam tu. Sebab tu saya nak sebut dulu ni, kalaulah ada darah kita yang masuk insurans, tak apalah, silakan. Cuma bila dia masuk insurans tuan-tuan, Pak Long tolong ejah bagi dia masuk insurans, bagi tahu abang, kalau abang masuk, bila abang aksiden dan sebagainya, insurans akan bayar kepada nama yang abang buh. Contoh kita buh nama isteri, buh nama mak, 2 nama. Kalau insurans bayar 1 juta, bagi 2. Mak dapat setengah, bini dapat setengah insurans. Kalau abang jadi sekian-sekian aksiden dan sebagainya, selesai dah, insurans akan bayar. Dia pun masuk dengan mengharapkan kalaulah jadi apa-apa ke dia, mati dan sebagainya, insurans bayar ke anak, ke mak dengan bini, mak dan bini dia akan senang lepas dia mati. Kalau kamu yakin insurans bagi senang mak dengan bini kamu, syirik. Ya kan? Bukan salah nak masuk, cuma bukan insurans bagi senang mak dengan bini. Tak. Ramai ada orang dia tak masuk insurans pun, tapi bila dia mati bini senang. Bukan insurans bagi senang Allah. Ada orang dia masuk insurans sekian dah, banyak insurans dia masuk, tiba-tiba balik raya meninggal, aksiden dan sebagainya. Nikmat kita tuan-tuan, pakat balik beraya ni kampung. Semua ada antara kita ni majoriti pakat balik kampung. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah selamat kita seorang pun antara kita malam ni. Mungkin ada yang tak kena langsung musibah, mungkin jam begitu dah. Kita masuk jalan jam tuan-tuan, kita tarah aksiden dan sebagainya. Tengok orang aksiden, alhamdulillah Allah selamatkan aku. Nikmat balik kampung. Saya tuan-tuan balik kampung, rumah saya Semeling. Kampung saya jauh sikit, Merabuk. Balik kampung malam, balik kampung tuan-tuan, buka lagu raya, lagu tak ada habis sampai. Balik kampung baru. Contoh kita jauh daripada selamat daripada aksiden, alhamdulillah selamat.
Cuma tuan-tuan, ada orang hak accident meninggal dunia dan sebagainya, kita dengar berita. Dia masuk insurans banyak. Tiba-tiba lepas dia meninggal, insurans kan banyak. Dia yakin insurans bila bayar kat mak, bayar kat anak, bayar kat bini dia, hak dia buah nama ni, menyebabkan anak dan isteri dia akan senang lepas dia mati. Salah lah, ingat. Sebab bukan insurans hak menyenangkan. Kamu ada ikhtiar. Kalau dah betul lah kamu masuk insurans bayar, tiba-tiba bayar ke anak bini dan sebagainya, Allah nak bagi takdirkan susah, perompak masuk ke, kena bayar hutang sekian-sekian dan sebagainya, habis gitu ya. Kau pernah nak? Sebab tu tuan-tuan, yakinlah bahawa manfaat mudarat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu perkemahkan jadid iman kita tuan-tuan. Nabi sebut kepada sahabat, jadidu imanakum, perbaharui iman kamu, bagi kemah. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbaharui balik iman kami? Nabi Muhammad SAW mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, bagi baru balik iman kamu, renew balik iman dengan menyebut kataan la ilaha illallah. Maksudnya tak ada manfaat, mudarat, kebaikan, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kalimah la ilaha illallah tuan-tuan, satu kalimah yang menyelesaikan semua masalah. Semua. Bila kesebut perkataan tu yakin manfaat, mudarat, kebaikan datang daripada Allah, maka masalah apa tak saya semua selesai. Contoh saya tetap sebutlah. Tuan-tuan buat ada masing-masing masalah. Contoh, masalah saya contoh. Duduk di Mesir nak balik Malaysia tuan-tuan, pikap jam-jam kapal terbang. Masa duduk Mesir baru ni sebelum balik Malaysia tuan-tuan, ada 2 kes kapal terbang. Yang pertama satu kapal terbang daripada sekian negara nak balik ke Indon. Sejam atas kapal terbang tuan-tuan, gegak sampai berekah bumbu. Rosak habis kapal terbang sebab adalah ribut dan sebagainya. Kapal terbang ni sedemikian mempunyai. Rembo pun takut orang. Pikak tengok video dia rakam tuan-tuan, buah dalam Facebook kita tengok pikak 3-4 kali nak balik orang. Gegak habis jatuh bepek, merekah bumbung siling dan sebagainya kapal terbang. Allah. Yang kedua, kes dengar kapal terbang daripada Mesir terempah mati habis semua. 2 kes. Dia fikir nak balik guna. Kalau boleh nak balik kot jalan, kot darat. Kita dah ingat kalau balik kot darat, balik kot darat selamat. Padahal kot darat pun berlambat mati. Ada seorang pemain bola tuan-tuan dulu dia terlepas kapal terbang nak pergi tempat, tiba-tiba kapal terbang hak terlepas tu terempah. Trauma terus, seatbelt tak naik. Start pada hari tu dia tak naik dah kapal terbang. Pergi kot darat. Kok mana jalan pun nak pergi lawan bola, kok mana pun dia akan pergi jalan kot darat. Orang lain terbang 5 jam, 10 jam, dia sanggup pergi kot darat seminggu dah. Jadi tak naik terbang. Sebab takut kepada mati. Padahal dia tak tengok atas padang pun orang mati. Tengah minggu lah mati. Dia takut sungguh pada mati. Kita takut bimbang kapal terbang terlepas dan sebagainya tuan-tuan. Nak pergi selesai masalah, la ilaha illallah, manfaat, mudarat semua Allah bagi. Kalau Allah kata terempah nak buat guna. Kalau Allah kata tak terempah, kalau Allah kata tak mati ya. Selesai. Naik sama. Tidak tak boleh. Bimbang. Sebab tu kalimah ni tuan-tuan menyelesaikan semua masalah. Apa masalah sebut la ilaha illallah, manfaat, mudarat, kebaikan semuanya datang pada Allah, rezeki Allah bagi, ujian pun datang daripada Allah, segala masalah takkan tak boleh selesai, Allah ada selesai. Maka tuan-tuan, kalimah ni sebut bagi banyak, mudah-mudahan iman kita yang rapuh, iman kita yang nipih dapat menghakis perbuatan ataupun perasaan kurang selesa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hak tu yang pertama tuan-tuan disebutkan orang yang syirik tidak akan dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah taala tak akan mengampunkan dosa orang yang sekutukan Allah dan akan ampunkan dosa orang yang lain dari sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang hak syirik Allah tak akan bagi pengampunan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita semua daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Baik. Itu yang pertama.
Yang kedua kata ulama, orang yang takkan dapat pengampunan adalah orang yang derhaka kepada kedua mak bapak dan yang memutuskan silaturahim. Orang hak derhaka kepada mak bapak dalam Ramadan, bahkan keluar Ramadan, kamu takkan dapat pengampunan. Sebab kamu ada satu masalah, iaitu kamu dah jadi anak derhaka kepada mak dan ayah. Banyak kali dia sebut tuan-tuan, derhaka bukan gaduh sepak, gaduh tendang, terajang. Cukup seorang anak jadi anak derhaka apabila ada hari yang berlalu tanpa ada doa yang dia bercakap mak pak ni. Derhaka. Bulan Ramadan tuan-tuan, lepas pagi raya pakak pergi ke kubur, doa kat mak ayah, bagus ya. Silakan. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah berikan pengampunan. Tapi takkan pagi raya. Lepas maghrib jadi ni. Sekali lepas isyak. Sekali malam bangun tahajud, lepas mayang subuh, takkan tak selit langsung doa, ya Allah berikan pengampunan kepada mak ayahku. Ada orang dia doa pagi raya. Ingat pagi raya, betul lepas pagi raya pun tempi kubur lah. Keluar dari tanah kubur tak ingat. Masalah nak masalah. Maka tuan-tuan pastikan kita sebagai anak bukan dekat pagi raya doa, bahkan sepanjang kehidupan setiap hari yang berlalu. Nah, bila teringat mak ayah, tolong kirim doa. Sebab kata Nabi SAW, al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawis atau kama qala. Mayat yang duduk dalam kubur seakan-akan orang yang sedang lemah menanti doa datang daripada orang atas dunia, iaitu dah datang pada anak. Maka kita sebagai anak tuan-tuan, masuk dah bulan Syawal, perbanyakkan doa kepada Allah, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pengampunan kepada mak ayah. Jangan sampai kita lepas satu hari tanpa ada doa, sebab kita bimbang kita termasuk dalam golongan orang yang derhaka kepada mak dan ayah. Ramai tuan-tuan ada yang pagi raya bukan takat dia tak boleh balik. Tak boleh balik tak apalah, tak mampu. Ada orang kena buat kerja dan sebagainya, tak mampu balik. Sekurang-kurangnya kamu angkat telefon bagi tahu kat mak ayah pagi raya, ucap selamat raya dan sebagainya. Sekurang-kurangnya. Ni sampai buat tak tahu orang pun, seolah-olah tak ada mak bapak. Seolah-olah tak ada mak bapak, pagi raya pun buat tak tahu. Malam raya buat tak tahu, ni lepas tujuh buat tak tahu kat mak bapak. Tak apalah kamu tak boleh balik, memanglah kamu ada tugas sekian-sekian, tapi adakah susah untuk kamu angkat telefon hello telefon pagi raya sehutan, telefon pula malam, telefon pula kerap sikit raya. Contoh, tak boleh balik. Orang ibu dan ayah ni tuan-tuan, sama macam kita dulu kecil. Dulu kita waktu kecil, mak nak keluar, mak pakai tudung, anak raya mak pakai tudung, Nabi nak sedia kain raya. Bukan Nabi pun, mak nak sedia kain raya lah, takut mak mohon. Mak pun dukunglah keluar, tak tepi parit sedia kain. Tengok aku sedia kain. Kedua bak pun nak keluar sedia kain, tak percaya. Bawa juga anak kecil tak keluar, sebab anak teriak nak ikut mak. Pak baru keluar nak pergi kerja, anak raya dah sebab dengan motor pak nak keluar, ikut nak ronda. Keluar bogey tu, pak buat ronda keliling astana. Sebab apa ni? Menangis tengok pak dan nak keluar pergi kerja, nak ikut. Kita waktu kecil, kita dah besar tuan-tuan, kita balik ke kampung sampai di rumah mak ayah, waktu kita nak balik, perasaan mak pak kita gitu cuma dia tak riau macam kita. Dia tengok mak anak dia nak balik dah rumah, dia nak tengok anak perempuan dia, nak tengok cucu dia balik dah, dia meruntul, cuma dia tak tunjuk. Maka tuan-tuan nak buat rumah, kita kena balik dan sebagainya. Tu balik, apatah lagi tak balik. Seorang anak tunggu di rumah, tunggu mak dah balik, dia balik mak tak balik, anak tu pening kepala. Maka tuan-tuan, kita tak masuk dalam, kita sebagai seorang anak dulu kecil pun, bila mak kita tak balik, pak kita tak balik, kita rindu, kita sedih. Bayangkan seorang mak dan ayah, kalau anak dia tak balik, sama agak. Maka tuan-tuan, jangan sampai perbuatan yang kita lakukan menyebabkan hati mak pak kita berasa dan sebagainya. Orang takkan dapat pengampunan. Yang kedua antaranya disebutkan orang yang derhaka kepada mak bapak. Yang ketiga disebutkan di sini, orang yang bermusuh dengan saudara seagama, pendengki, pemfitnah dan pencetus perbalahan. Orang ni tak dapat agak. Siapa ni? Orang yang bermusuh dengan saudara seagama, kemudian dia jadi orang dengki, fitnah, sifat buruk yang dalam diri dia. Salah. Saya sebut banyak kali dah, dengki ni tuan-tuan, dia tengok orang dapat nikmat, dia harapkan nikmat orang dapat hilang. Ini dengki. Dia kawan dia dapat nikmat, ni namanya dengki.
Dia tak boleh tengok orang dapat nikmat. Orang dapat sekian-sekian dapat nikmat pagi Syawal tuan-tuan, orang dapat bonus, orang dapat rezeki melimpah ruah sikit, dapat ni sekian-sekian. Dia tengok orang dapat nikmat, dia berasa dengki. Dengki ni mana? Dia tengok kalau dapat nikmat kekayaan, nikmat rezeki melimpah ruah, dia harapkan nikmat dia dapat hilang. Jaga dengki. Sebab tu disebut dalam hadis, ada satu hadis ni tuan-tuan, dikatakan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru lailatul qadri ilal mu'minin min ummati Muhammad. Sesungguhnya Allah memandang kepada umat pada malam al-qadar dengan pandangan rahmat, dan pandangan kasih sayang. Kata Nabi, fayaghfu anhum wa yarhamuhum. Allah memberikan pengampunan dan rahmati mereka semua daripada kalangan umat Muhammad illa arba'ah, melainkan 4 orang. 4 jenis manusia Allah tak pandang, Allah tak memberikan pandangan rahmat, tak berikan pengampunan, Allah tak rahmati mereka. Siapa ni? Kata Nabi SAW, yang pertama penagih arak. Orang hak minum arak, mabuk. Kita bukan arak, ketum tak minum. Bukan dekat ketum, tebu tinggal. Sebab nampak pihak orang ketum tak berani minum. Dahsyat orang asal ketum, tebu tak minum. Sebab bimbang, takut-takut bertebu tu lebih kurang dengan ketum. Punya jaga, tak apa nak, tak apa. Kita takkan minum arak setitik tak nak sentuh. Tak apalah, hak pertama. Yang kedua, Nabi sebut orang hak derhaka kepada mak bapak. Hak ni mungkin tak tepat. Yang ketiga kata Nabi, yang takkan dapat ampun dan takkan dirahmati oleh Allah, orang yang berdendam dan berdengki terhadap saudara seagama. Tak dapat. Yang keempat kata Nabi, orang yang memutuskan satu yang tadi masuk. Cuma hadis ni nak gambarkan tuan-tuan, kita nak fokus tadi hak muat 3, orang hak dengki, dendam ni tuan-tuan, mereka takkan diberikan pengampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takkan beri ampun dan Allah takkan rahmat. Apabila mereka berada dalam Ramadan, apatah lagi berpisah dengan Ramadan al-Mubarak. Yang ketiga, cara ringkas tuan-tuan. Yang keempat, orang yang takkan dapat keampunan adalah orang yang menagih maksiat. Orang yang ketagih dengan maksiat hak dia buat, tagih. Sebut di sini antara golongan yang takkan dapat keampunan daripada Allah ialah orang yang berterusan melakukan dosa, terutamanya apabila melibatkan perkara-perkara yang memabukkan seperti arak. Orang ni takkan dapat pengampunan. Siapa? Orang yang ketagih buat maksiat. Tagih. Apa saja maksiat, terutama disebut yang melibatkan benda hak mabuk, maksiat. Antara maksiat hak bila kita sebut tuan-tuan, hak mungkin orang antara kita tak terlepas, salah satunya rokok. Siapa boleh kata rokok ni bukan maksiat? Angkat tangan kau. Nak pergi jumpa bertentang mata. Siapa boleh kata rokok bukan maksiat? Tak ada siapa. Dia kata rokok kan ulama kata makruh, ada kata haram, ada kata makruh. Khilaf antara ulama, kemah ke dia khilaf. Tak apalah, betul lah. Hak khilaf tu mana? Hak kata makruh ni ulama kata makruh, rokok guna. Contoh tak mau bahas panjang ni mak. Cuma nak sebut, kalau kamu dah tahu dah rokok tu haram, kamu gagah hisap ke haram dia dah haram. Tu ya. Orang hak ketagih maksiat tuan-tuan jaga takut-takut rokok hak kita duk buat ni termasuk dalam orang hak ketagih maksiat. Benar maksiat. Tak ada faedah. Bagi tahu apa faedah. Dia kata sedap. Lepas makan nasi kalau kena rokok rasa sedap. Loh. Aku makan nasi tak rasa rokok sedap. Tak boleh bagi dalil hak kuat, tak ada. Bukti kukuh tak ada. Dia duk kena kata tak apalah, tak ada faedah. Kan kita mengaji dah hadis antara orang tanda kebaikan seseorang Islam, dia tinggalkan benda hak tak ada manfaat. Tak ada manfaat pun. Kawan kita seorang malam ni tinggal rokok, alhamdulillah, tak tahu tidak tu. Ada kawan kita malam ni tuan-tuan, ada seorang hak lepas rokok, selesai. Sekurang-kurangnya tuan-tuan, jihad kita bersungguh nak tinggalkan benda tak ada manfaat, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga, sebab bimbang dia termasuk dalam kategori orang hak ketagih maksiat. Baik. Hak tu yang keempat. Tak sebut, bukan nak kata orang yang rokok tak dapat pengampunan Tak. Bukan saya hak bagi ampun Allah. Cuma kita nak sebut jangan sampai benda hak maksiat kita buat tu kita jadi ketagih. Itu je. Baik. Dan yang kelima,
orang yang takkan dapat pengampunan dalam Ramadan apatah lagi keluar daripada Ramadan, orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan dan berbangga dengan perbuatan hak dia buat. Na'udzubillah. Siapa tuan-tuan? Orang hak buat maksiat terang-terang dan berbangga pula dengan maksiat dia buat. Ni. Sebab tu tuan-tuan, antara tanda orang hak diampunkan dosa oleh Allah setelah berpisah dengan Ramadan, bila dia kena Ramadan, dia buat dosa, dia merasakan dosa hak dia buat adalah satu dosa. Hak ni orang hak diampun. Orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa dia diampunkan oleh Allah, antara tanda dia keluar dari bulan Ramadan, dia buat kesalahan, dia buat satu dosa dan dia merasakan dosa hak dia buat tu satu dosa. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan, kita buat dosa, tak terlepas memang akan buat. Tak ada siapa terlepas dia buat dosa, semua akan buat. Cuma antara orang hak dapat keampunan dalam Ramadan, keluar Ramadan Allah ampun, dia buat dosa pula lepas tu, dia berasa dosa hak dia buat tu satu kesalahan besar. Dia cepat-cepat minta ampun. Hak ni mudah-mudahan antara ciri orang hak diampunkan oleh Allah. Tapi kalau keluar Ramadan, kamu buat pula dosa dan dia merasakan dosa hak dia buat tu tak berasa dosa, macam biasa juga. Anak, kalau keluar buat dosa, rasa dosa tu satu kesalahan, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah hak baru ni. Tapi kalau keluar buat dosa, tak berasa hak dia buat tu dosa, jagalah. Sebab apa tuan-tuan? Orang hak bertaubat, hak Allah bagi keampunan, Allah ampun habis dosa, lembaran dia dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada dosa. Bersih. Allah cuci. Orang hak dicuci dosanya oleh Allah, lembarannya bersih tuan-tuan. Bila dia buat dosa pula, kena kotor, dia berasa dah kotor. Pasal baru cuci. Tuan-tuan pakai baju raya malam ni, mai dengar kuliah. Malam ni pakai baju raya. Ini baju raya saya. Tegak. Jangan kita tak tegak. Baju raya kita pakai contoh, tiba-tiba pagi raya tuan-tuan baru pakai baju baru, kita nak makan ketupat. Balik rumah orang jamu ketupat, nak makan ketupat, takut-takut kuah ketupat tumpah atas baju. Sebab apa ni? Sebab baju baru, jubah baru pakai pagi raya, tiba-tiba nak makan ketupat, kita bimbang kuah ketupat kekotoran kena baju, maka dia sanggup londeh jubah makan ketupat bogey tak apa. Janji baju ataupun jubah dia pakai selamat, tak kena kotor. Kih mana ni? Kih baju baru, dia akan jaga-jaga. Dan kalau dia makan ketupat, dia akan jaga-jaga ni. Kalau dia pakai baju ni, dia akan berhati-hati supaya jubah dia pakai tak kena kotoran. Tiba-tiba anak cucu balik raya tuan-tuan, berlari berlompat mengsakan, merecik kuah kacang kena jubah, menyebabkan dia akan berasa sedih. Sebab apa? Baju baru dia pakai kena dah kotor. Faham? Tuk baru pakai baju ni, baru pakai yang ni, ambil kotor. Sedih tak? Sedih sebab baju. Orang hak baru diampun oleh Allah, lembaran baru dia buka, tiba-tiba dia buat dosa pula, dia berasa sedih sebab baru taubat, buat pula. Mudah-mudahan orang macam ni tuan-tuan antara ciri orang hak Allah ampun dosa. Tapi kalau orang hak baju kotor, nah memang dah berlemuh. Ibu-ibu di belakang bangun pagi buat ajarah, basuh rumah, tak pergi basuh pinggan, tak pergi basuh baju, sidai kain, tak pergi bagi makan kucing, bagi makan pok kucing. Tuan dia lah, bini lelaki kita. Bagi makan anak pula, bagi makan sekian-sekian, tu dia berjenuh rejak. Lagi masak pula, tiba-tiba anak baby hak kecil menangis, nak nestem, nak moy. Kita pun bagi makan berlemuh mulut. Bila berlemuh cari kain tak ada nak lak. Tengok baju kita ada, lak ni baju tu, dia tonuh mulut dah. Dia berasa tak baju dia kotor? Tak dah, sebab baju dia kotor. Tadi basuh pinggan kotor, basuh baju, nah lak rumah dengan pelun, kotor dah baju dia. Tapi bila tengok mulut anak kotor, dia nak lak kain tak ada, dia guna baju dia tak merasa sedih pun. Padahal kalau dia pakai baju baru, ada nak lak dengan baju dia ada. Tapi pasal baju dah kotor, lak mulut anak tak berasa dah kotor sebab baju kotor. Orang yang Allah tak ampun dosa, lembarannya penuh dengan kotoran dosa, bila keluar buat dosa pula tak berasa dah kotor sebab kotor. Tak apa. Pomen kereta penuh dengan minyak hitam baju, tiba-tiba orang naik kereta mecik ayat acak kena baju, marah tak marah? Baju kotor.
Orang hak penuh dosa kepada Allah, kena Ramadan dalam keadaan Allah tak ampun, lembarannya penuh dengan kekotoran. Tiba-tiba bila ada dosa dia buat, dia tak berasa dah dosa hak dia buat tu satu dosa. Kih mana? Kih kotoran. Sebab tu tuan-tuan, orang hak buat maksiat terang-terang, berbangga dengan maksiat dia buat, kita bimbang lembarannya penuh dengan kotoran. Bila dia buat maksiat, dia tak berasa dah dosa. Buat terang-terang. Antara contoh orang buat terang-terang tuan-tuan, mudah. Orang perempuan mudah apa dia ni? Buka aurat. Terang-terang. Tanya orang tahu tak dosa? Tak. Tapi sebab apa buat terang-terang saja, tak berasa tu satu dosa. Tak berasa. Dia sanggup keluar pagi Syawal tuan-tuan tanpa pakai tudung rambut orang. Dia tahu tak dosa? Tahu. Sebab apa boleh keluar kat tangan dia tu? Tak berasa dah. Tak tutup aurat tu satu dosa. Tak berasa. Dia boleh kena tak pakai tudung. Padahal orang kita tuan-tuan, isteri kita, anak perempuan yang ada dengan kita, adik-beradik kita tuan-tuan, yang kita berikan didikan agama, dia faham dah kalau ada orang ajnabi, dia akan cepat-cepat tutup aurat. Sebab dia tahu tu satu dosa. Tiba-tiba pok-pok ni boleh kena tunjuk rambut ke orang. Sebab mana? Dia tak berasa dah dosa. Tak. Boleh bangga pula tunjuk rambut ke orang. Nak kata segak tu taklah, dah lah gemuk pendek lah. Adalah orang contoh lah, bagi contoh, nak kata segak tu tengok tak apa segak kan. Tapi boleh tunjuk orang? Boleh. Sebab dia berbangga, dia tak berasa dah maksiat dia buat tu satu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, pastikan kita terkeluar daripada 5 golongan yang disebutkan oleh para ulama, orang yang takkan dapat keampunan apabila keluar daripada Ramadan. Bahkan dalam Ramadan pun Allah tak bagi ampun. Antaranya adalah yang kita sebut tadi ni, orang syirik kepada Allah, orang yang derhaka kepada mak ayah, orang yang putuskan silaturahim, orang yang berdengki sesama saudara seagama, orang hak ketagih dengan maksiat dia buat, dan orang yang berbangga dengan maksiat dan lakukan maksiat tersebut secara terang-terangan. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita yang ada pada malam ni, Allah selamatkan kita semua daripada termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh para ulama yang akan terhindar daripada dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, kita mohon ampun banyak-banyak ya Allah, berikan keampunan kepada kami, dosa kami banyak, kami tak sanggup berhadapan di hadapan-Mu ya Allah dalam keadaan dosa kami menimbul meninggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita banyak tuan-tuan, dosa saya yang bercakap lebih banyak daripada dosa tuan-tuan yang mendengar, dosa kepada Allah, maka mohonlah keampunan ya Allah, berikan pengampunan kepada kami, selamatkan kami daripada orang hak takkan dapat pengampunan daripada-Mu. Minta banyak-banyak. Mudah-mudahan tuan-tuan, segala amalan yang kita lakukan kepada Allah, Allah terima, sekaligus menghapus segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan selepas kita berpisah dengan Ramadan, antaranya puasa 6 yang kita lakukan tuan-tuan, mudah-mudahan siapa-siapa yang berpuasa 6 hari selepas Ramadan masuk Syawal ditambah lagi 6 hari, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Dan mudah-mudahan ganjaran tersebut dapat kepada kita semua insya-Allah. Maka tuan-tuan yang ada pada malam ni yang masih berbaki 6 hari macam saya ni, pakat-pakat kita habiskan baki tersebut. Bukan banyak pun 6 hari ya. Pelan-pelan tuan-tuan, memang penat, banyak kenduri dan sebagainya. Sekali tu buat rumah terbuka, hak ni buat pintu terbuka, hak tu buat sekian-sekian pejabat terbuka. Kita nak kena pergi ke, tak apalah. Cari hari yang sesuai untuk kita lakukan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ni tuan-tuan dapat keampunan dan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak tahu bilakah last kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara peluang masih ada depan mata, manfaatkan peluang tersebut sebaik mungkin insya-Allah. Ada orang tuan-tuan, dia balik nak jumpa mak ayah dia pagi raya, dia habaq kat ayah dia suruh buat sekian-sekian dalam perjalanan kemalangan. Maksud berita, dia habaq kat ayah dia nak sekian-sekian, ayah dia pun siaplah rumah. Semangat nak sambut anak. Tiba-tiba anak ni balik tuan-tuan, tak dan sampai rumah, mati tengah jalan. Tak dan duk berasa dan sebagainya. Tu baru persiapan dunia. Kita tuan-tuan nak jumpa akhirat, ingat dan nak buat sekian, dan nak buat sekian, takut-takut tak dan.
Nah, jaga-jaga tuan-tuan, bimbang-bimbang takut-takut Allah tak beri kesempatan, kita akan menyesal di kemudian hari. Na'udzubillah. Insya-Allah tuan-tuan, jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Dan pastikan kita jadi hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah, bukan hamba kepada Ramadan al-Mubarak. Nah, pastikan kita keluar dari bulan Ramadan dengan istiqamah dengan ibadah yang kita lakukan, bukan sekadar Ramadan, bahkan Ramadan hanyalah sekadar bulan tarbiyah untuk kita didik kita sentiasa beribadah kepada Allah. Keluar dari bulan Ramadan, bulan untuk kita praktikkan apa yang kita belajar dalam Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.